Kami punya decoration, kami punya ID kami dalam masjid lebih cantik pada masjid hangpa. Nabi kata itu adalah tanda kiamat. Manusia akan berbangga-bangga dengan masjid. Saya nak kongsi satu hadis yang kebanyakan tuan-tuan hafal dan tahu hadis ni. Hadis yang menceritakan dakhalal a'rabiyun ilal masjid, satu orang Arabi yang masuk ke masjid, wa shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan ashabus sunan, di mana dia datang, dia solat 2 rakaat. Badui, Arabi, kita ada Arabi, kita ada A'rabi. Arabi Arab biasanya kita tak sebutlah dalam hadis Arabi ni sebab memang orang Arab, tapi A'rabi bagi membezakan dia ni orang darat ke, orang bandar ke, orang badui. Kerana orang badui mempunyai latar kehidupan yang tersendiri dan kultur yang kadang-kadang berbeza. Jadi kadang-kadang tindakan-tindakan dia itu mungkin di luar jangkaan orang-orang bandar. Jadi Arabi dia masuk ke dalam masjid, dia salat 2 rakaat. Selepas dia solat 2 rakaat, dia doa, Allah marhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau rahmat sesiapa selain daripada kami berdoa. Jadi apabila dia doa macam tu, Nabi SAW dengar. Nabi panggil dia, Nabi nasihat dia, Nabi kata kat dia, laqad tahajjarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Yakni dalam riwayat Bukhari dia kata yuridu rahmah, rahmatullah atau ar-rahmah. Maksud kau telah sempitkan rahmat Allah. Kau telah sempitkan rahmat Allah. Nabi nasihat dia dalam masjid. Kemudian dia bangun, dia pergi kencing dalam masjid. Dalam hadis dengan berbagai riwayat, sebahagian menyebut ada yang masuk lambat ni, begitu. Masjid Alwi pun masuk lambat tak? Macam mana? Hak lain semua masuk lah. Masjid Alwi minum je lah. Tak jadi, kena fikir balik. Nabi kata laqad tahajjarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas, yakni rahmat Allah luas. Kemudian dia bangun, dia pergi kencing dalam masjid. Pasal badui dia tak ada etik. Dia mana-mana saja dia boleh kencing. Bukan dia biasa dengan binaan-binaan ni. Dia duduk dalam khemah. Bila dia kencing, fa asra'a ilaihin nas. Dalam riwayat faqama alaihin nas. Orang bangkitlah, orang nak pergi halanglah dia. Nabi kita da'u, biarkan dia. Dengan berbagai lafaz dalam riwayat. Wa ahriqu alaihi dalwan min ma atau sajlan min ma. Nabi kata ambil, curah kepada dia satu curahan daripada curahan air, satu bekas air, curah dia dah. Curah tempat kencing dia, dia turun. Masjid dia tak ada apa kapet. Tak ada apa? Bukan berlantai marmar macam kita. Pasir ya. Kemudian Nabi panggil dia.
Saya nak ambil daripada poin yang Nabi panggil ni untuk kita bincangkan bersama. Nabi kata, inna hazihil masajid la taslahu li syai'in min hadzal qadar, min hadzal baul au qadar. Innama li dzikrillah was salati wa qiraatil Quran. Nabi kata, masjid ni tak dibina, masjid-masjid ni tak dibina untuk kencing, untuk kotor-kotor macam ni. Innama bunia ataupun innama dalam sebagian riwayat li dzikrillah, masjid dibina untuk mengingati Allah. Was salati wa qiraatil Quran, untuk salat dan untuk qiraatul Quran. Nabi bagi tahu ini tujuan masjid. Maka demikian perkataan masjid itu, pertama, how Nabi deal dengan orang yang tak reti. Nabi muallim, Nabi guru, haliman, seorang yang halim, seorang yang sangat santun, sebagai orang yang menguruskan masjid. Apa yang Nabi kata pada dia? Nabi kata dia tak reti, Nabi bagi tahu kamu jangan kalut dengan dia, tapi Nabi bagi pendidikan. Tapi saya nak pergi kepada apa maksud masjid. Daripada perkataan sajadah, kemudian kita jadi ada isim makan was zaman, kita jadi masjid. Yakni tempat sujud, itu masjid. Sebab itu fuqaha menyatakan masjidlah bangunan yang diwakafkan untuk tujuan solat dan ibadah, yang telah terkeluar daripada milik pribadi kepada wakaf, menjadi hak kaum muslimin. Dan apa maksud mengimarahkan masjid? Kalau kita memahami maksud, maka baru kita dapat berbicara tentang apa itu pengimarahan masjid. Para fuqaha menyebut imarah masjid berlaku dengan dua perkara. Yang pertama ialah apabila seseorang itu yang mengimarah masjid, bermaksud dia sering menghadir ke masjid untuk beribadah, untuk solat, itu imarah. Bila dia hadir untuk solat, sering hadir untuk solat, beriktikaf di masjid, dia adalah orang yang dimaksudkan innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid Allah, masjid Allah. Imarah bukan bermaksud dia jadi AJK. Imarah bukan maksud AJK, kalau AJK pun jarang main masjid. Imarah bermaksud dia melazimi masjid, sering beribadah di dalam masjid. Itu maksud imarah. Kita pengurusan masjid, ada orang jadi AJK masjid, setengah tempat lah, dia perlih harap tak ada lah. Jarang main masjid, Jumaat je dia main. Dia tak mengimarahkan masjid. Maksud kedua bagi imarah masjid ialah orang yang membina masjid. Itu yang dimaksudkan hadis man bana masjidan lillah aw yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid kerana mencari redha Allah, Allah bina untuknya rumah di syurga. Dalam dua hal ini, kalau kita tak membina masjid, kita sering beribadah di masjid, berarti kita mengimarahkan masjid. Dengan hanya kita dilantik menjadi jawatan kuasa masjid, kita belum tentu menjadi orang yang mengimarahkan masjid. Yang berikutnya ialah, sebelum saya nak bahas yang lain, ialah saya ingin memberi amaran kepada diri saya
dan juga kongsi amaran ini kepada kita semua tentang apa yang telah diberi amaran oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, di mana Nabi SAW, Ibn Majah juga meriwayatkannya, di mana Nabi SAW menyatakan, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia itu berbangga-bangga di dalam masjid. Di dalam riwayat Nasa'i, dalam Al-Mujtaba ataupun Sunan Sughra, dia menyatakan min asyratis sa'ah an yatabahan nasu bil masajid. Di antara tanda kiamat, manusia berbangga-bangga dengan masjid. Surah hadis, ulama-ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ni, mereka menyatakan maksudnya orang akan bangga, masjid aku lebih baik pada masjid hang, masjid aku lebih elok pada masjid hang, kami buat lagi bagus daripada hampa, kami punya decoration, kami punya ID kami dalam masjid lebih cantik pada masjid hampa. Nabi kata itu adalah tanda kiamat. Manusia akan berbangga-bangga dengan masjid. Dan ini berlaku, dan kita melihat apa yang Anas kata. Anas bagi tahu bahawasanya yatabahuna biha thumma la yu'ammirunaha illa qalila. Di dalam riwayat Bukhari secara ta'liq, Anas bin Malik menyatakan maksudnya yatabahuna biha, mereka berbangga-bangga dengan masjid mereka, wala yu'ammirunaha illa qalila, mereka tidak memakmurkan masjid itu melainkan sedikit. Makmur dalam erti kata tadi bukan kerana mereka kaki ibadah, ahli ibadah, tapi mereka syok untuk bersaing antara masjid-masjid. Saya bukan nak demotivated tuan-tuan, tapi saya ingin memberitahu tentang makna ini dahulu. Karena ia dalam hadis. So maknanya apa? Maknanya kita hendaklah dalam menguruskan masjid, memakmurkan masjid, hanya semata-mata kerana Allah Jalla wa'ala, bukan kerana nak bersaing dengan orang lain, bukan kerana nak tunjuk servis kita lebih baik supaya kita mendapat apa-apa anugerah. Kau tidak termasuk di dalam hadis. Kita khidmat lillahi ta'ala. Maka dengan itu kita memahami maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang hanya memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah, hanya sahaja, innama dalam terjemahan dulu, the only, yang hanya memakmurkan masjid Allah, man amana billah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Allah skip semua rukun iman yang lain dalam banyak ayat dalam Quran, karena kalau beriman dengan hari akhirat, seseorang akan buat apa yang menguntungkan dia pada hari akhirat, bukan yang merugikannya. Dia akan buat sesuatu yang menguntungkannya pada hari akhirat, bukan dia jadi AJK kerana dia dah tak ada apa,
Ini sebagai nak mempertahankan kewujudan dia dalam masyarakat, supaya orang tak pandang lekeh dia dalam masyarakat. Maka dia jadi AJK dan dia seronok dengan jawatan tu. Dia susah hati kalau jawatan tu hilang. Ataupun dulu dia pencen, dia ada jawatan dalam tempat pekerjaan dia, balik ke kampung dia, kalau tak dilantik langsung, dia rasa lekeh dia. Itu tujuan dia memegang. Kemudian dia terasa dengan jawatan itu keegoan dia, sehingga dia rasa masjid itu macam dia punya masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Dia mendirikan salat, maksudnya tak memakmurkan masjid melainkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Mendirikan salat, Quran sentiasa menyatakan mendirikan salat, bukan sekadar tunaikan salat. Walaupun makna tunai itu mendirikan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati, kata Nabi Ibrahim. Wahai Tuhanku, jadikan aku mendirikan salat. Kerana salat itu didirikan dengan rukunnya, dengan mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan makna salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tak takut melainkan Allah. Tuan-tuan, saya balik kepada makna yatabahawna fil masajid, berbangga-bangga dengan masjid. Kita ada, Allah kata tak memakmurkan masjid ni melainkan orang tadi, dia tak takut melainkan Allah. It's not for the sake of any interest, tidak kerana apa-apa kepentingan yang lain, hanya kerana dia takutkan Allah. Dia makmurkan masjid. Tak kerana ada apa-apa supaya orang nampak lama tak main sikit, besok jawatan dia hilang. No. Tapi apabila manusia menjadikan masjid tempat persaingan, dia kembali terjadi apa, dia mewujudkan apa yang Nabi kata. Seketika dalam negara ini, masjid dijadikan tempat persaingan parti-parti politik. Setiap parti cuba memastikan ahli-ahli dia menguasai masjid. Kita hadapi masalah itu. Jadi dia hadir mesyuarat, bersemangat bawa orang dia nak mengundi kerana nak memenangkan grup-grup yang mempunyai kepentingan. Kalau grup ni menang, semua geng-geng parti ni boleh masuk. Kalau yang ni menang, geng parti satu lagi boleh masuk. Sebab itu alhamdulillah di Perlis hal ini sangat sensitif. Kalau berlaku saja, immediately saya kata, Ustaz Sirajuddin akan stopkan AJK tau, walaupun dia pengurusi. Kalau itu kita berbau tujuannya ialah political party. Karena man dakhala masjidil haram fahuwa amin, kata Nabi. Siapa yang masuk ke dalam masjidil haram, dia aman. Masuk masjid aman. Orang tak gelisah kerana sudah manusia bertarung di luar, kemudian dia akan bertarung di dalam masjid. Kerana persaingan-persaingan ini tidak wajar berlaku. Masjid ialah ilmu lillahi ta'ala. Pengajarannya kitab dan sunnah, merentasi kepentingan kelompok. Dan ini adalah sebab itu hal ini penting. Sebab itu setelah Allah cerita tentang ini, Allah ingatkan musyrikin Mekah. Allah kata, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Aja'altum siqayatal hajj, adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram,
kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah, tak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Aj'altum siqayatal hajj, adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji? Tuan-tuan, bukan bagi makan orang yang mai masjid, bukan sekadar bagi buat kenduri untuk orang yang mai masjid, tetapi memberi minum. Di siqayatul hajj ni ada bahagian daripada kabilah-kabilah di dalam Quraisy. Ada yang bahagian siqayah Quraisy, ada yang bahagian kelambu, ada yang bahagian jaga makan. Quraisy punya AJK untuk orang mai haji lengkap, mengikut kabilah-kabilah. Ada bahagian jaga kunci. Aj'altum siqayatal hajj, adakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji? Ini benda yang paling besar. Pi haji, memberi minum kepada orang yang menunaikan haji. Bukan jamu sekarang orang main masjid biasa. Wa imaratul masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram. Bukan makmur masjid kampung kita. Kaman amana billahi wal yaumil akhir, kamu nak jadikan ni sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maksudnya all this is nothing. Semua benda ni tak ada makna jika sekiranya kamu tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, mengharapkan pahalanya. Wajahada fi sabilillah, dan kamu berjuang pada jalan Allah. Yakni kamu berjuang untuk menegakkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yastauna indallah, tidak sama di sisi Allah. Allah tak sama. Kalau makmurkan Masjidil Haram, bagi minum orang menunaikan haji, tak sama pahalanya, ataupun tak sama nilainya selagi tidak mencapai makna iman kepada Allah dan hari akhirat dan berjuang untuk Allah dan Rasulnya, apatah lagi memakmurkan masjid kampung kita. Saudara-saudari sekalian, tuan-tuan, saya ingin ingatkan diri saya sendiri. Hal ini sangat mustahak. Kita selalu terkeliru dengan apa yang kita lakukan. Karena setiap hari kita lakukan sampai kita terlupa kenapa kita buat. Saya ingatkan jawatan mufti, juga mungkin imam besar, juga para imam, ahli jawatan kuasa masjid. Sehingga lama kita jadi, kita dah tak tanya pasal apa kita pegang jawatan tu. Ada kerana untuk menjaga kita punya pride diri kita, ataupun untuk memang mencari pahala di sisi Allah? Bimbang kita ini, lama pegang jawatan yang berbunyi agama, balik kepada Allah tak ada pahala. Orang yang mai ke masjid tak ada apa-apa pun mai, tak ada kerana fikir jawatan, tak ada apa, pahala dia lebih banyak daripada kita. Jaga-jaga saya, mungkin tuan-tuan juga. Sebab itu Nabi SAW kata dalam nak cerita pahala orang yang masjid, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmidzi yang tuan-tuan semua hafal, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat wa yukaffiru bihi al-khataya. Maukah aku bagi tahu kamu dengan perkara yang dengannya Allah mengangkat darjat dan Allah menghapuskan dosa. Nabi kata isbaghul wudu fil makarih, ambil wudu dalam keadaan yang kita tak suka, sejuk, ambil ya. Itu orang bangun tahajud, orang hak duduk di negeri sejuk,
Orang tua-tua yang rasa dah kuih tua, kuih duk sekriau nak ambil air wuduk. Masa tu pahala dia lebih banyak pada zaman dia muda. Isbaghul wudu. Isbaghul wudu fil makarih. Mencukupkan wudu ketika kita dalam keadaan susah wudu. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyakkan langkah ke masjid. Wa intizarus salati ba'da salah, dan tunggu semayang lepas semayang. Ini mengangkat darjat dan memadamkan dosa. AJK masjid tidak mengangkat darjat di sisi Allah. Pengurusi masjid tidak mengangkat darjat di sisi Allah. Mufti tidak mengangkat darjat di sisi Allah. Niat yang saleh mengangkat darjat di sisi Allah. Mengangkat darjat kita di sisi Allah. Sebab itu mudah-mudahan kita yang jadi AJK ini, saya juga, imam besar juga, semua kita sentiasa mentajdidkan niat kita setiap hari. Kenapa aku lakukan hal ini? Supaya taklah payah-payah mesyuarat lah, apalah, jadi imam lah, anak makmum komplain lah. Di sisi Allah tak ada pahala. Dia tidak berniat kerana Allah. Dia niat kerana jawatan dia. Dia rasa leceh lah kalau dia tak pegang jawatan dia. Kalau kita dapat membetulkan niat ini, mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Maka kita akan memakmurkan masjid. Kita hadir ke masjid. Saya kadang-kadang saya cerita mungkin imam-imam di negara Afrika ataupun di mana, tidak di Malaysia ni. Kadang-kadang imam ni kalau bukan kena hari dia bertugas, dia tak mai sembahyang masjid subuh. Kata tu imam mana, dia kata hari ni bukan dia bertugas, tu sembahyang, saya sembahyang di rumah. Pasal hang sembahyang di rumah? Dia kata bukan saya bertugas. Artinya dia mai sembahyang jemaah kena bertugas. Orang lain mai sembahyang jemaah kerana lillahi ta'ala, dia mai sembahyang jemaah kena bertugas. Ni cerita di negara Sri Lanka apa no. Tak mai. Tidakkah setiap pagi subuh isu tu utamanya, semua orang kena mai masjid. Lagi kan yang jauh orang pergi masjid. Mengantuk macam mana kita lewat pun, pagi-pagi kita start kereta pergi ke masjid. Orang lain tuan-tuan pun sama. Saya lagi jauh, rumah saya 4 km daripada masjid. Bila tak tahu. Kita nak bina masjid dekat dengan rumah saya. Dah lah duduk dalam hutan. Imam, kadang-kadang imam tak ada. Mana imam ni? Bukan giliran saya. Tu sembahyang di mana? Kadang-kadang sukar kita nak faham. Orang tua-tua kadang-kadang tak larat pun mai masjid subuh. Bukan kerana bertugas. Bini dia kata, bang, manggil bang, tugas begini. Tak ada. Saya nak nasihatkan kalau berlaku lah. Okey. Kita jelaskan. Cuba saya dan tuan-tuan sama-sama kita tajdidkan niat kita ni. Hubungan kita dengan masjid ni kenapa? Kau tidak takut kita semua tak dapat pahala? Semayanglah di mana-mana pun, tapi yang penting semayang di masjid. Janganlah sampai sehari tu tak ada langsung semayang di masjid. AJK pula tu, mesyuarat je main masjid. Katakanlah rumah dia jauh sikit pada masjid HA dia tu, pergilah masjid B ke mana yang dia dekat, semayang masjid. Dua hari tak jenguk muka langsung ke masjid. Ikut-ikut tak patut jadi AJK masjid kalau macam tu. Sebab tu saya kata AJK masjid belum tentu memakmurkan masjid. Okey. Perkara yang berikutnya ialah masjid
Solat jamaah adalah keajaiban agama ini. Saya selalu repeat perkara yang sama. Tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, millions, berjuta manusia, tak pernah berjumpa, tak pernah berkenalan, tak tahu bahasa antara satu sama lain. Tapi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamah je, manusia tahu macam mana nak duduk di dalam saf. Tak pernah rehearsal, 2 juta orang rehearsal macam mana cara nak susun saf. Kita nak buat perarakan kemerdekaan, kita kena rehearsal. Kita nak buat perarakan, kena rehearsal. Tapi berjuta manusia tak tahu bahasa, tak pernah jumpa, tinggi rendah tak sama. Apabila iqamah, tahu macam mana nak duduk dalam saf. Demikian Islam mengajar kita bagaimana untuk mendisiplinkan diri dan menjadi umat yang satu dan mematuhi arahan yang satu, tunduk pada Allah dan Rasulnya. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku ada Tuhanmu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Tuhan. Allah katakan. Maka sebab itu salat jamaah sangat penting. Salat seorang pun menyembah Allah yang sama, tapi Allah Azza wa Jal mahu supaya kita bersosial. Kita makhluk bersosial. Hadir subuh-subuh, jumpa kaum muslimin, lihat wajah-wajah manusia yang bangun untuk mengabdikan diri pada Allah, menghadap kepada kiblat yang sama. Berbangga kita sebagai kaum muslimin. Ini agama. Sebab tu kita minta para imam, saya ambil kesempatan lah di Perlis ni, janganlah terus naik jadi imam, pastikan saf dibetulkan. Nabi tak solat melainkan betulkan saf, suruh orang rapat. Pusing tengok jamaah, rapatkan saf, penuhiin tempat kosong. Ada orang main masjid, dia tak suka orang rapat dengan dia, suka jauh. Nabi rapatkan, bau bertemu bau, tumit dengan tumit. Di kita jarakkan. Sedangkan itu tujuan. Kalau nak solat di rumah boleh kita solat, pahalanya sedikit. Kita solat jamaah, ada fadilat jamaah yang besar. Dan bila ada fadilat jamaah yang besar, ada disiplin berjamaah. Maka kita akan satu hati, terasa kita melaksanakan sunnah. Maka sebab tu pergi masjid wangian. Sebab tu setiap orang Islam patutnya ada minyak wangi dia sendiri, bau dia wangi. Ni kalau pergi masjid bau rokok, gudang garam, bau derayan. Sebab orang-orang yang macam ni, man akala min hadhihi syajaratal khabitha fala yaqrabna masjidana. Siapa yang makan pokok-pokok ni, bawang putih dalam konteks hadis itu, jangan dia hampiri masjid kami, busuk. Artinya masjid tempat kesatuan umat. Orang tak buat masjid untuk perbalahan umat. Tak boleh ada agenda dalam masjid, agenda nak bagi berkelahi di kalangan umat. Tak boleh. Sebab itu para fuqaha mengambil iktibar siapa yang melantik imam, dia ulul amri, supaya tak berbalah. Siapa baca dalam kitab fiqh berhubung dengan imam ratib, sehingga kan para fuqaha berbincang, setelah imam ratib, imam yang telah dilantik oleh pemerintah menjadi imam, bolehkah satu orang lepas daripada tu dia main lambat, dia buat satu jamaah lagi? Sebahagian para fuqaha menyebut tak boleh, melainkan dengan keizinan imam ratib. Sebab apa?
kerana nak mengelakkan perpecahan. Nak mengelakkan orang ambil exploit ruang yang itu, menyebabkan aku tak mau semayang dengan imam ni, aku nak semayang dengan imam lain. Dan kita pernah berlaku dalam sejarah kita, dua imam dan seumpamanya. Maka logik fuqaha itu kadang-kadang ada. Cuma kita tahu lah masjid yang tak ada isu, kita pun tahu tu imam faham orang yang datang ni lewat kerana dia lambat semayang, tak apa. Tapi kalau ada kerana isu itu, isu ketegangan, tak boleh. Sebab itu apabila Allah sebut walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Walladzina takhadhu masjidan dirara, orang yang mengambil masjid dirar, masjid yang memberi mudarat, wa kufran, dan keengkaran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belahkan di kalangan kaum mukminin, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan menjadi pengintip kepada mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, yakni tentang Abu Amir Al-Fasiq. Tapi Allah kata orang-orang yang buat program memecahkan kaum muslimin ini, dia kata wala yahlifunna in aradna illa al-husna wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka akan bersumpah tujuan kami baik. Kata para mufassirin, golongan munafik buat apa yang buruk pun sumpah mereka tujuan baik, tujuan baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menjadi saksi bahawasanya mereka adalah orang yang dusta. Allah kata apa? Hatta masjid, buat masjid tapi tujuannya salah. Wala taqum fihi abada, jangan kamu solat di dalamnya sama sekali. Bahkan dalam kes masjid Dira pada zaman Nabi, Nabi suruh bakar. Kerana buat masjid, kerana nak bersaing dengan kaum masjid lain, kerana ada agenda yang lain. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taqumu fihi. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan pada hari yang awal di atas dasar takwa, itu yang lebih layak untuk kamu bersolat di dalamnya. Para fuqaha mengambil makna daripada ayat ini, menyatakan sebab itu mereka lebih suka masjid lama dibanding masjid baru. Bukan lama tu buruk. Masjid yang lama telah didirikan kerana telah lama awal didirikan. Walaupun dalam konteks ini Masjid Quba dan sebagainya, maksudnya masjid yang lebih lama, telah lama orang beribadat di dalamnya, telah lama rahmat turun di dalamnya. Bukan saya nak suruh tuan-tuan semua pergi Masjid Alwi, tapi saya nak ceritanya ialah masjid yang lama, yang lebih awal orang dirikan, lebih disukai untuk kita beriktikaf dalam mana. Istinbat sebagian fuqaha, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, padanya ada orang yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka pada orang-orang yang membersihkan diri. Satu lagi, masjid yang disukai ialah masjid yang ramai orang-orang yang ikhlas dan ahli ibadah dalamnya. Orang kata masjid yang bagus ialah masjid orang kaya yang pencin banyak, mereka senang derma. Tapi masjid yang terbaik ialah masjid yang ramai orang-orang yang saleh dalamnya. Hatta kadang-kadang orang tua-tua yang datang, kita tahu tak ada apa kepentingan, datang juga masjid. Awal sampai mereka ni sentiasa duduk dalam masjid. Masjid yang ramai dengan orang-orang yang macam tu lebih disukai, lebih baik berdasarkan kepada makna ayat ini.
Sebab tu bila kita tengok dalam masjid kita, ada orang tua-tua ke muda ke, selalu ibadat. Tak pernah duk kacai, tak pernah ada tujuan lain, main nak ibadat dalam masjid. Kita suka masjid dah. Tapi bila kita mata kita dunia, bagus tu, Tan Sri tu duk main masjid kita dah. Bagus ni, orang kaya tu duk main masjid kita dah. Kita rasa sonok yang tu. Saya tak kata tak bagus. Kalau mereka pun main untuk ibadah, bagus. Tapi kita berbangga kerana kedudukan dan harta je, kita mempunyai niat yang tak apa nak betul lah. Kita tak ikat diri kita dengan nas. Ini adalah masjid ialah tempat spiritual, tempat mencari redha Allah. Sebab itu saya ada pengalaman. Dulu saya duduk di Wales. Banyak bulan, 7 bulan di Wales. Saya duduk 9 bulan. Tapi masa 6 bulan sekitar, di Wales ni tak ada masjid. Saya duduk di Lampeter. Lampeter tak ada masjid. Nak pergi masjid, adalah tempat kita ambil katedral, tempat gereja apa untuk sembahyang Jumaat. Kemudian masa tempoh itu saya dijemput untuk ke Qatar ataupun ingat ke Dubai, saya tak ingat. Saya ingat ke Qatar. Subhanallah. Saya bila turun airport, sahabat kita pergi sembahyang. Ada penganjur. Saya masuk ke dalam masjid, saya rasakan, ya Allah, inilah nikmat masjid. Kalau kita tak lalui kita, betapa jiwa kita merindui masjid. Pijak masuk saja, kita kata khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nikmat tu. Cuma dah kita tetap hari pergi masjid, kita tak rasa. Orang-orang yang menunaikan salat, nikmat menunaikan salat. Tuan-tuan tahu orang yang tak tunaikan salat, bila hari pertama dia menunaikan salat, bertaubat kepada Allah, dia tahu makna menunaikan salat. Kerana orang yang sentiasa duduk dalam kotoran, dia tak pernah tahu apa makna bersihan, melainkan dia bersih. Tapi orang yang setiap hari bersih, dia tak tahu menderitanya yang kotor itu. Nikmat. Maka untuk itu masjid dimakmurkan. Dia orang kata ada masa dah habis, tapi saya nak sebut 2-3 perkara lagi. Sebab itu Nabi ajar adab dalam masjid. Masjid bukan tempat bersaing, Nabi ajar adab. Dalam hadis Abu Dawud, tuan-tuan pun tahu, apabila Nabi beriktikaf dalam masjid, fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Nabi dengar ada orang baca Quran kuat, zikir kuat dalam masjid. Fakashafa sitra, Nabi angkat lansir tempat yang Nabi i'tikaf tu. Nabi kata, ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kamu itu bermunajat kepada Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Jangan sebagian kamu menyakitkan yang lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan sebagian kamu kuatkan suara melebihi yang lain di dalam bacaan. Maksudnya kita masuk masjid tenang. Kadang-kadang nak baca Quran pun tak boleh. Dia ni kuat sangat. Kadang-kadang dia boleh tak berlaku. Sehingga orang nak semayang pun tak boleh. Lepas semayang zikir kuat. Dalam mazhab Syafi'i sebut, zikir lepas salat perlahan. Kalau orang kata perlih bukan Syafi'i, itu nas dalam mazhab Syafi'i. Maka orang salat dengan tenang. Ni nak baca pun untuk ingat. Duk dengar doa untuk imam. Kita ada keluarkan risalah nas al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Suruh memperlahankan zikir imam, juga makmum selepas salat. Nas para fuqaha dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dia kata tu orang nak buat dah, tak buat, dia punya hal lah. Tapi kita bercakap tentang kerana itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ialah masjid ketenangan. Orang main masjid terasa environment beribadah. Bukan semua orang rumah besar, tuan-tuan. Ada orang di rumah anak banyak, kadang-kadang hingang, macam-macam, rumah tepi jalan. Dia masuk ke masjid, dia tenang, dia baca dengan elok, dia sujud, dia ingat Allah, tak
terganggu. Tapi kalau masjid lah masjid pun hingar juga, maka tak memenuhi makna itu. Bising juga. Minta maaf, mana kita kawan kita daripada Singapura? Siapa Singapura? Sorry, saya cakap utara, faham? Hingar, bising. Sebab itu masjid tak boleh ada jual beli lah masjid. Kadang-kadang macam-macam orang dia pandai kempen barang lah masjid. Saya tengok macam-macam kempen lah. Kadang-kadang dia buat kebajikan sikit, tapi tang kempen barang tu banyak. Supaya syarikat dia tu macam kempen dia tu lagi besar. Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan Allah. Betul ya dah. Tapi jenama syarikat tu besar. Pasal dia ada hidden agenda dia. Saya nak buat kebajikan, so okey lah. Nak bubuh kata-kata tu, kalau kita bubuh pun mungkin RM10, RM20 stiker kita boleh buat. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah Imam Tirmizi, Nabi kata, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Bila kamu tengok orang yang jual barang di masjid, kamu kena kata, semoga Allah tak menguntungkan jual belimu. Sunnah untuk kita kata. Sunnah untuk kita kata dalam Tirmizi. Dia, tuan-tuan, saya ni lepas ceramah, tuan-tuan, alhamdulillah, saya ni mai hari ni ada bawa barang sikit dengan saya. Ada jual di luar tu. Ni bagus untuk tuan-tuan beli. Tujuan barang ni insya-Allah berapa puluh peratus nak bagi kat tahfiz saya. Hak 80% saya punya lah kan. Tapi dia tabak lah yang tu. Kita sunnah kata, la arbahallahu tijarak. Allah tak menguntungkan jual belimu. Sunnah. Karena kalau dia boleh jual beli ke depan, syarikat lain pun boleh berdiri juga di depan masjid tu. Tuan-tuan, saya ada buka kedai roti canai. Yang sana pun boleh. Tuan-tuan, saya ada buka gerai nasi lemak. Kenapa ustaz saja boleh? Tak boleh. Nabi tak benarkan. Fuqaha ada bincang soal makruh dan seumpamanya. Kalau kebetulan sembang-sembang, mari, ni aku nak bagi tahu hang, tak jumpa hang ni. Mailah makan kedai aku buka kedai. Dia tak bertujuan menjadikan masjid. Kebetulan bersembang, dia bagi tahu, maka kata makruh. Tapi kalau berdiri untuk bagi tahu barang, ini boleh membawa pada haram. Bertujuan hadir ke masjid untuk kempen barang, ini haram. Pergi masjid kerana nak kempen barang. Dia tak kempen di luar. Hatta Nabi tak bagi insya dhalah, iklan barang hilang pun Nabi tak bagi dalam masjid. Nabi kata kalau kita tengok orang kata macam tu, Nabi dengar satu orang kata, tuan-tuan, barang saya hilang di mana tu? Duk mai kun habaq di masjid. Nabi kata, la addah Allah ilaik. Allah tak akan bagi balik barang tu pada kau. Fa innal masajid lam tubna li hadza. Kerana masjid tak dibina untuk kau bagi tahu barang kau. Ini environment yang bersih. Maksud apa, tuan-tuan? Saya nak tutup hal ni ialah masjid bukan kepentingan AJK dan kroni-kroni AJK yang boleh menggunakan pentas masjid untuk dia dan kroni-kroni dia. Tidak mufti, tidak imam besar. Tak boleh. Tuan-tuan, saya ada jual buku sikit, saya baru keluarkan. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak beli, boleh tidak. Ada kepentingan awak. Kalau awak boleh kempen buku awak, kedai buku tu pun boleh main kempen. Sepanjang setiap kali waktu solat, dia habaq buku dia. Tuan-tuan, saya dah bawa sikit ayat jampi apa. Kalau awak pergi kempen ayat awak, ni syarikat lain hak jual kedai ayat teh tarik pun boleh juga. Pasal apa? Ada discrimination, ada diskriminasi. Satu orang boleh, satu orang lain tak boleh. Sebab tu
Tuan-tuan, Allah telah memberikan saqallahu ilaikum, kata Sayyidina Umar. Allah telah memberikan peluang tuan-tuan semua dan saya juga untuk berkhidmat kepada rumahnya. Maka kita berkhidmatlah kerana Allah, bukan kerana kita. Atur kerana Allah, bukan kerana kita. No interfere our interest. Bukan kepentingan kita. Jadilah AJK yang mendapat pahala, insya-Allah. Jadilah imam yang mendapat pahala. Bukan senang, ramai orang tak ada jawatan buat NGO. Pasal apa buat NGO? Saya nak khidmat, Datuk, untuk masyarakat, nak cari saluran. Tuan-tuan, Allah takdirkan dilantik jadi AJK masjid. Peluang Allah bagi. Seolah-olah Allah buka, mari khidmat ke masjid aku. Dan khidmatlah dengan jujur dan ikhlas. Mohon maaf, tuan-tuan, terlebih masa saya tahu. Semoga Allah rahmati kita semua, insya-Allah, dan diberikan kekuatan pada kita untuk menjadikan masjid kita masing-masing. Yang paling penting, kaedah-kaedah pengimarahan nanti mereka akan cerita. Saya cerita tentang diri saya dan tuan-tuan. Kita bersihkan niat kita. Bila niat kita bersih, kita dapat pahala dan Allah akan tolong urusan kita memakmurkan masjid, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.